Tengah malam pukul 2 tanah runtuh kena rumah kita. Kita takut terus lari. Lagi nombor 2 kali mari tanah semua hancur. Percutian menggembirakan dengan aktiviti perkemahan di lereng berbukit, sekelip mata bertukar mimpi ngeri. 92 orang termasuk kanak-kanak menjadi mangsa runtuhan cerun di Jalan Batang Kali bersempadan Genting Highlands. Mangsa termuda tragedi ini berusia hanya setahun. Di seluruh pelusuk Balai Polis Hulu yang baru, suara tangisan amat memilukan. Ramai mangsa yang terselamat masih dalam keadaan terkejut. 全部人在睡觉，很黑，然后只是听到声音一出来，你已经在我的脚下了，所以就来不及反应，真的来不及反应。 Kru Majalah 3 bergegas ke lokasi kejadian membuat liputan. Majalah 3 telah dibenarkan untuk memasuki kawasan red zone dan hanya diberi masa selama sejam atas faktor keselamatan. Ramai penduduk tempatan tidak mengetahui kewujudan tapak perkemahan Fathers Organic Farm dan statusnya masih dalam siasatan. Peristiwa yang menimpa adalah tragedi kedua terbesar dalam lipatan sejarah negara selepas Highland Towers yang mengorbankan 48 nyawa. Sepuluh pagi, 8 jam selepas runtuhan cerun pertama pada jam sekitar 2.20 pagi. Di Ground Zero, koordinasi pelbagai agensi bersama aset mereka memenuhi zon merah bagi melaksana operasi mencari dan menyelamat SAR. Di barisan hadapan adalah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. JBPM Selangor telah berada di lokasi sejak jam 3 pagi sebaik menerima perkabaran yang di luar jangkaan ini. Waktu sampai itu cuaca masih gelap, keadaan pun tidak stabil. Tapi apabila kita mendapat maklumat dan mengatakan ada bilangan mangsa yang ramai, so kita berusaha meneruskan mengeluarkan mangsa dan kita tempatkan peringkat awal tu di lokasi yang selamat dahulu sebelum waktu cerah dan pukul 9 tu kita dah mengeluarkan semua mangsa yang selamat sampai 61 orang. Dari segi ancaman itu memang pada peringkat awal itu memang kita terancam dengan kemungkinan berlakunya runtuhan yang kedua. Bagaimanapun kita telah melalui ada safety prosedur yang kita tetapkan, dimasuknya sebahagian menyelamat dan ada juga anggota yang ditugaskan untuk memantau pergerakan tanah. So dari situ kita meneruskan juga mengeluarkan mangsa. Kita tidak boleh menunggu lama dengan keadaan fizikal mangsa yang cedera dan juga keadaan trauma mangsa. Kira-kira jam 5 pagi, mayat pertama telah dapat dikesan. Sedikit harapan menyinar, 61 mangsa berjaya diselamatkan dan dikeluarkan dari Ground Zero. Keadaan mangsa dijumpai dalam keadaan yang menyedihkan, terperangkap dalam lautan berselut. Pukul 5 petang di sektor C, di mana mangsa yang dikeluarkan bersama ibu yang berpelukan. Di mana lepas memang tak lepas, keadaan dia memang tak kita nak leraikan tu pun masih lagi berpelukan di sektor C. Itulah keadaan yang situasi dan suasana yang dihadapi. Walaupun kita terpaksa mengeluarkan, kita pun seberapa segera dan kita serah pada bab kuasa. Kira-kira jam 6 petang, lensa Majalah 3 berjaya merakam aksi 2 ekor anjing pengesan K9 yang jelas kepenatan selepas seharian bertungkus lumus membantu mengesan mangsa tertimbus. Wira tidak didendang ini tidak kurang pentingnya dalam operasi SAR.
anjing pengesan milik JBPM, PDRM dan ATM telah dijadikan penghidung mangsa bagi kelancaran operasi batang kali ini. Kita menggunakan anjing pengesan untuk mengesan banyaklah dalam kedudukan dan sebagainya. Dan berdasarkan kepada penggunaan K9 itu memang ada membantu. Sejak berita meletus, pengamal media dari dalam dan luar negara telah berkampung di sini. Di selaras Jabatan Penerangan, mereka juga bertugas siang dan malam meski berhadapan masalah capaian internet yang lemah, melambatkan penyampaian berita dan visual terkini dari lokasi pada peringkat awal. Hujan yang turun pada sebelah malam menyukarkan lagi tugas SAR. Kira-kira jam 9.30 malam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri turun meninjau lokasi tragedi. Saya hanya nak mengulangi namanya rasa sedih dan duka cita terhadap tragedi yang menimpa keluarga yang ramai termasuk anak kecil, ibu. Tapi juga saya nak menaikkan penghargaan yang tinggi kepada semangat dan pengorbanan kerana petugas sebaik-baik bomba dan keselamatan itu bekerja dalam keadaan risiko. Hari kedua tragedi Fathers Organic Farm, Batang Kali. Majoriti mangsa kejadian adalah daripada satu keluarga. Yang terselamat telah ditempatkan di Hospital Selayang, Hospital Kuala Kubu dan Hospital Kuala Lumpur. Mereka dalam lingkungan umur 13 hingga 44 tahun. Isteri Perdana Menteri, Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham melawat mangsa berkenaan. Pernah bergelar seorang doktor perubatan, ketara, Dr. Wan Azizah arif berbincang mengenai kecederaan dan trauma yang dilalui oleh mangsa yang diziarahinya. Tak dengan baby, dia cakap so that you, dia pun ada jantung you cakap dengan dia dan you pun relax. So kita cukup baik. Okey lah, dia I rasa dia okey lah, masih ada tenang. Okey. Sorry. Thank you, patient. And how's your vision? Okay, dekat mata. Okay, it's a bit of ptosis. Because when I walk, we also have to arch his forehead to lift up his eyelid. He has a... Tak apa, dia akan okay.